langkah-langkah membendung atau mengurangkan jenayah di Malaysia. Definisi jenayah ialah sesuatu tindakan yang bertentangan dengan undang-undang negara. Terdapat dua jenis jenayah, iaitu jenayah ringan dan jenayah berat. Jenayah ringan merangkumi perbuatan mencuri, samun dan meragut. Jenayah berat pula termasuklah membunuh, merogol, mendera, mengedar darah serta penyelundupan barang haram. Dengan ini, media massa sering melaporkan pelbagai kes jenayah yang berlaku di seluruh negara. Seterusnya adalah isu semasa berkaitan kadar jenayah di Malaysia. Isu semasa yang pertama adalah jenayah cyber. Jenayah cyber merupakan jenayah yang melibatkan aspek penipuan atas talian oleh seseorang individu untuk memperdayakan masyarakat. Suspek akan menyamar menjadi seorang agensi kerajaan maupun swasta yang akan memperdayakan seseorang. Seseorang yang menjadi mangsa akan terperdaya dengan tipu hila yang digunakan. Oleh itu, pihak berkuasa menyarankan agar masyarakat haruslah sentiasa berwaspada dengan sesiapa sahaja. Jangan sesekali memberikan identiti diri kepada individu atas talian yang tidak dikenali. Selain daripada jenayah cyber, jenayah buang bayi juga merupakan salah satu jenayah yang menjadi tumpuan pihak berkuasa. Jenayah buang bayi berpunca daripada pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang tidak terbatas. Pergaulan yang tidak terbatas menyebabkan kehamilan luar nikah tanpa pengetahuan ahli keluarga. Jenayah buang bayi ini berlaku kepada golongan remaja yang melakukan hubungan di awal usia. Biasanya, kes buang bayi ini berlaku di kawasan-kawasan pembuangan sampah, tandas, dan tempat yang tidak mempunyai kamera litar tertutup. Jenayah yang seterusnya adalah jenayah seksual. Jenayah seksual merupakan perbuatan jahat yang berkaitan dengan hal-hal mengenai perhubungan lelaki dengan perempuan. Ianya termasuk kanak-kanak, dewasa dan warga emas. Antara 5 negara yang mencatat jumlah kes jenayah seksual tertinggi adalah negeri Johor yang berjumlah 2,089 kes atau 15.73%, diikuti oleh negeri Selangor, Kedah, Kelantan dan Sabah. Yang terakhir adalah jenayah rasuah. Rasuah merupakan musuh paling utama negara kita yang boleh menghancurkan dan menyebabkan anak cucu Malaysia berhutang pada masa akan datang jika gejala ini tidak dihapuskan. Jika dilihat, jenayah rasuah ini kelihatan seperti tiada kaitan dengan kehidupan harian kita kerana kita tidak dapat melihat kesannya secara terus jika tidak terlibat. Namun, dari aspek ekonomi, kegiatan rasuah ini boleh membangkitkan pelaburan dan pembangunan seimbang kerana fokusnya hanya pada projek yang menguntungkan sahaja. Pada hari ini, saya akan membicarakan tentang faktor keadaan jenayah di Malaysia. Yang pertama ialah desakan hidup. Individu yang mengalami kesempitan hidup ini sehingga mereka ini menjerumuskan diri mereka dalam kegiatan jenayah semata-mata untuk mendapatkan wang ringgit. Dan yang keduanya pula ialah kurang kesedaran rakyat. Setengah individu ini beranggapan bahawa perkara ini adalah sesuatu perkara yang remeh dan tidak berfikir panjang untuk melakukan kegiatan jenayah. Faktor yang ketiga ialah pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya sangat kuat apabila mereka ini saling berkongsi cerita dan semangat serta kawan yang sentiasa menyertai dan mencuba perkara yang baru yang disertai oleh rakan sebayanya sendiri. Faktor yang keempat pula, sifat dalaman seseorang mencuba sesuatu yang baru. Golongan muda ini kerap melakukan sesuatu perkara tanpa fikiran panjang dan mereka juga beranggapan bahawa tindakan yang mereka lakukan itu adalah betul dan tidak suka ditentang tanpa mendengar nasihat daripada pihak yang lain. Langkah-langkah mengatasi keadaan jenayah di Malaysia ialah dengan memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Pihak yang bertanggungjawab perlulah memperkasakan undang-undang yang dengan lebih ketat dengan membuat rondaan dengan lebih kerap di tempat-tempat yang telah dikenal pasti. Mengadakan kempen pencegahan jenayah terutamanya di sekolah-sekolah untuk memberi pengetahuan awal kepada pelajar dengan memberi pendedahan bahaya jenayah, membawa padak dan jauhi jenayah. Selain itu, meningkatkan sektor pekerjaan. Pihak kerajaan perlulah membuka lebih banyak sektor pekerjaan untuk memberi peluang pekerjaan kepada golongan remaja. Dengan wujudnya peluang pekerjaan tersebut, golongan remaja dapat mengelakkan diri daripada terjerumus dalam kegiatan jenayah. Selain itu, menekankan aspek pendidikan civic di sekolah. Subjek pendidikan civic dapat melatih dan membentuk kepribadian seseorang kerana lebih baik dan memupuk nilai murni dalam diri. Ibu bapa juga haruslah memainkan peranan yang penting dalam memantau dan memerhati kegiatan seharian anak-anak. Ibu bapa mestilah memberikan contoh yang baik dan menekankan setiap aspek keagamaan dalam diri anak-anak. Kesimpulan bagi tajuk ini, secara tuntasnya, jenayah merupakan satu cabaran yang dialami oleh semua rakyat Malaysia. Sudah terang lagi bersulu bahawa kes jenayah di negara kita semakin menghantui diri kita disebabkan oleh faktor-faktor yang telah dibincangkan seperti desakan hidup, kurang kesedaran rakyat, kurang mendapat perhatian ibu bapa dan pengaruh rakan sebaya. Faktor-faktor ini telah membawa impak yang besar dalam diri seseorang individu dan kemelut sosial ini dapat diatasi dengan beberapa langkah yang diambil secara semula jadinya. Semua pihak
pihak haruslah berganding bahu bagi membenteras kegiatan jenayah agar aktiviti negatif ini tidak berlarutan dan bertambah serius lagi. Pendekatan yang diambil haruslah dijalankan dengan bijaksana dan berhati-hati bagai menarik rambut di dalam tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak berselerak. Jenayah dapat diibaratkan sebagai musuh dalam selimut kepada negara. Sekiranya jenayah tidak ditangani secara bijaksana, adalah mustahil untuk rakyat di negara hidup dalam keadaan aman dan tenteram. Itu sahaja daripada grup kami. Sekian, terima kasih.